Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Bayangkan kehidupan masyarakat yang harmoni di mana kekayaan disalurkan kepada yang memerlukan bagi membantu meningkatkan status ekonomi mereka. Anda juga boleh memainkan peranan dengan menyalurkan sumbangan ke Sadaqah House Bank Islam. Sadaqah House merupakan sebuah platform sumbangan yang diuruskan oleh Bank Islam. Pihak entiti atau individu boleh menggunakan platform digital dan beberapa saluran yang disediakan bagi menyalurkan dana kepada pertubuhan bukan kerajaan yang menjadi rakan strategik Sadaqah House. Ia merupakan salah satu usaha bagi mewujudkan impak positif yang mampan kepada ekonomi dan komuniti. Dengan hasil sumbangan yang dikumpulkan, Sadaqah House Bank Islam memberi fokus dengan menjalankan projek-projek di bawah beberapa kategori. Kesihatan, membiayai perbelanjaan perubatan. Pendidikan, membiayai projek-projek pendidikan. Masyarakat, membiayai usaha peningkatan pendapatan isi rumah. Alam sekitar, membiayai usaha memelihara alam sekitar. Jadi, jika anda ingin menjadi sebahagian daripada usaha murni ini, salurkan sumbangan anda ke akaun rasmi Sadaqah House Bank Islam melalui pelbagai saluran sumbangan yang disediakan seperti pindahan dana, kad kredit I, Bank Islam, tebus mata ganjaran True Reward atau pembayaran berjadual, imbas kod QR Snap and Pay. Melalui sumbangan anda, kita bersama dapat meningkatkan taraf kehidupan golongan yang memerlukan dan seterusnya mewujudkan masyarakat yang harmoni. Untuk maklumat lanjut, layari www.sadaqahhouse.com.my. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua penonton yang turut serta dalam wacana Selasa pada hari ini. Jadi pada episod kita pada kali ini, kami bawakan wacana Selasa bertajuk IT Card Pembiayaan Mikro untuk Usahawan Mikro B40 yang akan dikupas bersama 4 ahli panel yang sangat berkaliber dalam sektor pemerkasaan usahawan mikro. Sebelum saya mulakan perbincangan kita yang sangat menarik pada hari ini, kita mohon rakan-rakan yang menonton episod kita pada kali ini untuk share live ni agar lebih ramai yang tahu dan cakna tentang usaha-usaha yang dilakukan bagi membantu usahawan mikro B40. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya perkenalkan 4 ahli panel yang akan membincangkan topik kita pada hari ini. Jadi panel yang pertama, saya perkenalkan Ustaz Nazri Cik, iaitu pengurus besar hubungan strategik di Bank Islam Malaysia Berhad. Okay. Apa khabar Ustaz Nazri? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Farah. Sama-sama Ustaz. Ustaz Nazri ni lah kita macam artis lah ya di Bank Islam sebab Bank Islam amat mementingkan peranan Islamic Social Finance yang diketahui oleh Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama. Okay, baik. Panel yang kedua, kami bawakan Tuan Haji Muhammad Izham Abdullah, pengarah kanan bahagian koordinasi program di SME Corp Malaysia. Selamat datang Haji Izham. Assalamualaikum Farah, terima kasih. Sama-sama Haji Izham. Okay, seperti mana kita tahu SME Corp ni merupakan agensi ya yang menyelaraskan pelaksanaan program pembangunan bagi perusahaan kecil dan sederhana. Betul Encik Izham? Betul, tepat sekali. Okey, terima kasih Encik Izham. Okey, seterusnya saya bergerak pada panel yang seterusnya. Saya perkenalkan yang berbahagia Ustaz Ahmad Talmizi Yahaya, pengurus Baitul Mal di Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan ataupun MAWIP. Selamat datang Ustaz Talmizi. Terima kasih Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musabah. Okey, sedikit ringkasan mengenai MAWIP ya. MAWIP ni sangat aktif memberi bantuan perniagaan kepada peniaga asnaf dan juga satu program yang sangat popular iaitu Tunas Usahawan Baitul Mal. Jadi saya bergerak kepada panel kita yang terakhir iaitu Ketua Ekonomis Pejabat Ketua Pegawai Eksekutif di Bank Islam Malaysia Berhad. Saya perkenalkan Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid. Selamat datang Dr. Afzanizam. Doktor?
Baik, saya rasa doktor mungkin terkeluar sekejap lagi. Mungkin kita akan munculkan beliau selepas ini. Jadi saya ucapkan selamat datanglah kepada semua ahli panel kita pada hari ini. Baik, kembali kita kepada topik perbincangan pada kali ini, iaitu IT Card pembiayaan mikro untuk usahawan mikro B40. Bagi penonton yang mungkin tidak aware ataupun tahu tentang pembiayaan mikro IT Card ini, IT Card telah diperkenalkan oleh BNM pada Mac 2020 iaitu tahun lepas, dan ia merupakan sebuah program kewangan sosial yang bertujuan untuk mengukuhkan keuangan dan meningkatkan akses kepada pembiayaan bagi usahawan mikro B40 dan asnaf yang kehilangan pendapatan akibat wabak COVID-19 ini. Jadi perintis program yang pertama telah dilaksanakan oleh Bank Islam Malaysia Berhad dengan kerjasama rakan pelaksana daripada MAWIP dan juga SME Corp Malaysia. Jadi saya kira sudah lebih setahun IT Card ini telah diperkenalkan. Mungkin Ustaz Nazri boleh kongsikan kepada penonton yang menonton wacana Selasa kita pada hari ini tentang perkembangan terkini bagi pembiayaan mikro IT Card. Silakan Ustaz Nazri. Terima kasih Farah. Saya share screen Farah ya untuk memudahkan saya berkomunikasi dengan penonton kita. Nampak ya Farah ya? Sila Ustaz. Okey. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Pusat Kewangan Sosial Bank Islam kerana mengendalikan program wacana Selasa pada hari ini. Juga bagi pihak Bank Islam mengalu-alukan kedatangan Cik Izham daripada SME Corporation, Ustaz Tamizi, pengurus Baitul Mal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Ini rakan-rakan strategik kami yang bekerjasama sejak setahun yang lalu setelah daripada Perdana Menteri mengumumkan IT Card dan ketiga-tiga buah organisasi ini sebagai rakan strategik semasa pengumuman pakej ransangan ekonomi perhatian rakyat pada bulan Mac 2020 yang lalu. Jadi sekarang Farah dah cukup setahun sebenarnya IT Card dilancarkan dan kita pun setahun juga berlarutan dalam situasi seperti sekarang, penuh dengan kesusahan bagi sebahagian anggota masyarakat kita, termasuklah komuniti peniaga. Dan saya untuk menjawab persoalan yang Farah berikan tadi ingin mengingatkan tentang model yang telah pun dibangunkan, dilaksanakan dalam tempoh setahun yang lalu di antara ketiga-tiga badan SME Corp, MAWIP dan juga Bank Islam ini. Dalam IT Card ni berbeza dengan pembiayaan biasa yang lain yang selalunya pelanggan akan datang ke bank untuk mendapatkan financing dan kita memberikan financing semata-mata. Tetapi dengan kolaborasi di antara tiga badan ini, Bank Islam, SME Corp dan MAWIP, yang ditawarkan dalam model IT Card dilaksanakan ini ada tiga elemen. Yang pertama sekali adalah diberikan pembiayaan mikro, yang kedua diberikan tambahan ataupun social finance capital, modal social finance, dan dalam konteks IT Card yang dilaksanakan setahun yang lalu adalah diberikan zakat. Contohnya bagi pelanggan peniaga B40 kita yang terkesan dengan COVID-19 datang dan perlukan sebanyak RM30,000 sebagai contoh pembiayaan bagi tujuan untuk memperelokkan perniagaannya, maka diberikan contohnya RM10,000 daripada zakat dan RM20,000 daripada pembiayaan mikro. Dan yang ketiga yang mustahaknya kita bagi dan kita tidak tinggalkan pelanggan-pelanggan ini, tetapi dengan kerjasama rakan pelaksana SME Corp, kita telah memberikan mereka latihan supaya menjadi peniaga yang lebih terampil, yang ada ilmu, dan juga kita memantau perjalanan perniagaan peniaga-peniaga ini supaya mereka berjaya, bukan sekadar untuk membayar microfinance yang diberikan, tetapi kejayaan untuk meningkatkan pendapatan kepada keluarga dan juga memulihkan perniagaan mereka. Sungguh pun keadaan yang nampaknya dalam tempoh setahun lalu semasa kami melancarkan IT Card, kami sendiri pun tidak menyangka bahawa kesan pandemik COVID-19 ini sampai ke peringkat sekarang pun dalam tempoh setahun masih lagi belum nampak lagi cahaya penutupnya. Di peringkat Bank Islam, Lembaga Pengarah Bank Islam meluluskan sehingga RM5 juta di bawah microfinance dan juga zakat satu jumlah tertentu bagi tujuan untuk mengurangkan kredit exposure bagi pelanggan-pelanggan IT Card ini. Apa yang kita cita-citakan, mungkin pada perspektif pelanggan
perlukan kepada modal untuk memulihkan perniagaan, tetapi pada perspektif kami sebagai sebuah bank, kami mahu membawa mereka ini menjadi kelompok yang bankable, yang selepas ini akan menjadi pelanggan Bank Islam di bawah SME Corp dan bisnesnya mungkin lebih berkembang. Satu hari SME banking, satu hari nanti akan menjadi pelanggan perbankan komersial dan juga menjadi setanding dengan peniaga-peniaga di luar sana pada satu ketika nanti. Saya ingin mengingatkan kita kembalilah, khususnya para penonton. Saya yakin ada di kalangan penonton-penonton ini yang mungkin berhasrat untuk menjadi pelanggan-pelanggan iTakeCard seterusnya, yang setakat ini dalam tempoh setahun kita menerima permohonan 198 permohonan dan 50% daripadanya iaitu 94 telah pun diluluskan oleh Bank Islam, yang mana jumlah keseluruhan diluluskan adalah 1.6 juta ringgit dan sebahagian daripadanya, lebih kurang 5% daripada jumlah tersebut, mereka bukan setakat menerima pembiayaan mikro, tetapi mereka juga menerima bantuan zakat daripada Bank Islam dan dan Mawib yang diluluskan oleh satu jawatankuasa yang ditubuhkan bersama oleh Bank Islam dan juga Mawib. Saya sendiri diamanahkan untuk mempengerusikan dan turut berada bersama-sama dengan saya dalam jawatankuasa teknikal zakat tersebut adalah Al-Fadhil Ustaz Tamizi, begitu juga pemangku CEO Mawib sekarang Ustaz Nizam Yahya dan juga Ketua Syariah Bank Islam. Jadi kami meneliti pelanggan-pelanggan iTakeCard tersebut dan sebahagian daripada mereka adalah jatuh dalam kategori asnaf, jadi mereka berkelayakan untuk menerima zakat bagi tujuan modal perniagaan mereka. iTakeCard ini siapa yang boleh memohon selanjutnya ini supaya menambahkan bilangan 94 yang telah pun sedia berada dalam takungan kumpulan penerima iTakeCard sekarang adalah para peniaga lah. Mereka perlu berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia sekurang-kurangnya telah pun setahun melakukan perniagaan dengan umur di antara 21 sehingga 60 tahun pada tarikh memohon daripada Bank Islam. Jadi permohonan boleh langsung ke Bank Islam, boleh juga melalui email socialfinance@bankislam.com.my dan maksimum yang diizinkan jumlah pembiayaannya adalah RM50,000 dan juga minimum RM5,000 bagi tempoh pembayaran maksimum 5 tahun dan juga minimum 1 tahun. Suatu ciri yang menarik dalam iTakeCard ini, lazimnya kumpulan ini yang disebut sebagai kumpulan rentan perlukan kepada security sokongan dalam pemberian pembiayaan, iaitu contohnya perlu ada cagaran, perlu ada garantor dan sebagainya. Tetapi kerana kami memahami realiti kelompok sasaran ini, maka program ini distrukturkan tanpa ada sebarang kolateral, tanpa cagaran, tanpa ada garantor. Jadi asalkan mereka ini layak dan tidak ada perkara-perkara yang negatif, umpamanya tersenarai di ada dari sudut sitos, sikris dan sebagainya, yang juga perlu diberikan sedikit perhatian oleh pihak bank kerana kita menggunakan dana awam juga bagi tujuan untuk memberikan pembiayaan, iaitu dana SME microfinance yang diperolehi daripada Bank Negara Malaysia. Dari sudut profit rate, dari sudut kadar keuntungan 4% pada kadar tetap ini hakikatnya rendah. Kalau saya boleh memberikan perbandingan adalah seumpama kita mengambil pembiayaan kereta dah. Saya sendiri mengambil pembiayaan kereta, itulah ibaratnya kadar keuntungan yang dikenakan kepada saya, dan kereta itu pada perspektif bank adalah satu secured financing, iaitu perniagaan, iaitu suatu pembiayaan yang selamatlah oleh kerana ada cagarannya, iaitu kereta itu sendiri, yang andai kata saya sebagai pelanggan gagal untuk membayar kepada bank di bawah akta HP, maka lazimnya bank akan mengambil kembali ataupun repossess kereta tersebut. Jadi apa yang dilakukan ini adalah untuk membantu tuan-tuan perhatikan kadarnya rendah dan kemudian tidak ada cagaran, tidak ada garantor, diberikan bantuan zakat sekiranya layak dan kemudian diberikan pelatihan, dan semua ini adalah bagi memastikan kelompok sasaran ini ada akses kepada kecairan, mereka boleh mendapatkan bantuan kewangan
bagi tujuan untuk memulihkan perniagaan semasa COVID-19 ini. Jadi kita bukan setakat berada di wilayah persekutuan ya Farah. Alhamdulillah telah pun berkembang ke Perlis. Kita telah mula menerima 2 orang daripada 94 tersebut daripada negeri Perlis, dan insya-Allah akan menyusul kepada negeri-negeri yang lain selepas daripada ini. Jadi itulah yang boleh saya update, maklumkan kepada para penonton yang bersama dengan kita pada hari ini. Selepas tahun iTekad dilancarkan, inilah perkembangan iTekad pada ketika ini. Mudah-mudahan sungguh pun tidak menyelesaikan kesemua permasalahan yang ada, tetapi boleh untuk menjadi sebahagian daripada penyelesaian. Terima kasih Farah. Sama-sama Ustaz. Saya kira iTekad ni sebagai satu medium untuk micro business untuk lebih berkembang ya Ustaz. Kerana macam tidak perlukan cagaran, tidak perlu garantor, dan juga tambahan latihan daripada SME Corp sendiri. Sebab saya ada terbaca juga a few research papers yang mengatakan micro businesses ni sangat memerlukan training dan monitoring daripada pihak yang berwajib. Betul Ustaz? Benar sekali Farah. Sebab lazimnya bukan sahaja tidak ada akses kepada kapital, kadang-kadang sebahagian daripadanya itu memerlukan peningkatan dari sudut ilmu meniaga. Kerana meniaga ni bukan hanya perlu ada semangat, tapi lebih pada itu perlu ada ilmu untuk meniaga supaya boleh membawa perniagaan kepada level yang seterusnya. Baik, betul. Terima kasih Ustaz. Sama. Baik, seterusnya saya tujukan soalan ini kepada Tuan Haji Muhammad Izham daripada SME Corp Malaysia. Tuan Haji Izham. Ya, saya. Baik, Tuan Haji Izham. Sejak pandemik ini melanda negara kita, terdapat pelbagai inisiatif daripada kerajaan bagi membantu usahawan-usahawan yang terkesan dengan pandemik ini. Jadi dari pandangan Haji Izham sendiri, bagaimana iTekad ini dapat membantu golongan yang terkesan? Okay, terima kasih Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada penonton-penonton Facebook Wacana Selasa Bank Islam, rakan-rakan panel. Saya mewakili SME Corp Malaysia mengucapkan ribuan terima kasih di atas jemputan pada hari ini. Berbalik kepada soalan Farah tadi pertama sekali elok saya perkenalkan juga SME Corp Malaysia kepada penonton Facebook. Mungkin yang pertama kali mendengar SME Corp Malaysia. SME Corp Malaysia kita merupakan salah satu agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi, yang mana kita SME Corp ni merupakan Central Coordinating Agency kepada pembangunan PKS negara. So hari ini kita ambil maklum hampir 1 juta SME yang berdaftar di Malaysia, dan peranan SME Corp Malaysia of course kita memantau dari segi yang kata pelaksanaan programs, dari segi penyaluran kewangan daripada pihak kerajaan bagi memastikan pembangunan PKS negara berjalan seperti mana yang dirancang. Berbalik kepada program iTekad Farah, kerjasama ini memang strategik di antara Bank Islam, MAWIP dan juga SME Corp Malaysia, yang mana kita telah berbincang pada peringkat awal pelaksanaan bagaimana program ini dapat membantu golongan asnaf, especially golongan B40, micro enterprise, especially dalam keadaan sekarang ni kita faham dalam keadaan COVID, rata-rata peniaga mengalami kekangan dari segi perjalanan, dari segi perniagaan mereka. Jadi dari segi pelaksanaan program ini sebenarnya selepas setahun sebenarnya dimaklumkan oleh Tuan Haji Muhammad Nazri sebentar tadi, kita melihat komitmen daripada para peserta adalah tinggi. Alhamdulillah, kerana kita amat faham latar belakang mereka, golongan B40, golongan asnaf ini rata-ratanya datang daripada golongan yang susah pada peringkat awalnya. Mereka telah melalui satu peringkat yang mana untuk orang kata menjalani kehidupan seharian. Jadi dengan adanya peluang melaksanakan perniagaan yang diberi peluang oleh pihak Bank Islam, yang diberi peluang oleh pihak MAWIP khususnya, dapat memberi jalan satu cahaya hidup kepada mereka untuk meneruskan kehidupan dalam keadaan yang lebih orang kata bermakna.
Jadi dalam program iTikad ini, peranan SME Corp, kita sebagai satu agensi penaras dan juga pembangunan PKS negara, kita dibagi peranan untuk sebagai memberi bimbingan memastikan bahawa ilmu-ilmu perniagaan kepada usahawan-usahawan ataupun peserta yang mengikuti program iTikad ini memenuhi kriteria. Seterusnya untuk mereka memohon ataupun mendapatkan pinjaman di bawah Bank Islam selanjutnya. Jadi antara program-program latihan dan juga pemantauan yang telah dilaksanakan oleh SME Corp Malaysia, pertama sekali dari segi pengurusan kewangan. Pengurusan kewangan ini amat penting, tidak hanya kepada program iTikad. Kami di SME Corp sebenarnya melihat program pengurusan kewangan ini adalah amat penting bagi semua peniaga PKS yang orang kata menjalani perniagaan. Sekiranya mereka tidak mempunyai satu sistem perakaunan yang teratur, sistem aliran tunai yang orang kata betul, agak sukar bagi mereka meneruskan perniagaan dalam keadaan orang kata berbagai rintangan, especially masa sekarang ni kita bercakap melalui orang kata wabak pandemik yang kita sedia maklum. Jadi dalam khusus kewangan kita menekankan orang kata dari segi macam mana aliran tunai itu dapat direkodkan secara teratur dengan kita membawa orang kata pembimbing. Kalau di SME Corp ni kita ada lebih kurang 60 orang business counselor yang terlatih, yang mana kita telah memberi pengkhususan bahagian kewangan, pemasaran dan sebagainya untuk membimbing usahawan-usahawan asnaf kita, peserta kita dari segi pengurusan kewangan. Jadi sebagai permulaan dari segi pengalaman, saya juga berbincang dengan sahabat-sahabat saya business counselor, apakah orang kata cabaran utama bila mana kita ingin membawa golongan para peserta kita ini kepada satu sistem pengurusan kewangan yang lebih efisien. Kebanyakan daripada feedback saya dapat, of course kita amat faham golongan asnaf sebelum ini dari segi pendedahan kepada pengurusan kewangan adalah amat rendah sekali. Jadi ada satu cabaran pada business counselor kita untuk mereka memahami dari segi sistem-sistem kewangan yang sepatutnya mereka tahu. Tapi sebagai approach yang pertama kita buat secara basic dulu dan kita membuat secara orang kata lebih kepada bentuk santai. Kita make sure that those yang pendapatan dan juga hasil pendapatan dan juga hasil untuk orang kata kegunaan harian tu dapat orang kata diasingkan dan dapat orang kata mereka membuat track record yang betul. Jadi pada peringkat permulaan, of course untuk kita menerapkan orang kata pengetahuan kewangan ini akan mengambil masa sikit, walaupun kursus kita lebih kurang 4 hari, tetapi dengan pengalaman yang kita sharekan semasa kursus kewangan itu dapat orang kata memberi pendedahan dan juga kesediaan kepada para peserta pada masa yang kita laksanakan latihan tersebut. Seterusnya dari segi latihan pemasaran juga satu komponen penting. Kita tahu latar belakang dia orang ni sebenarnya dah pun berniaga, mungkin lama ataupun baru. Tetapi dari segi orang kata kaedah pemasaran yang diguna pakai kadang-kadang secara konvensional untuk tujuan orang kata menangani keadaan semasa COVID ni, mungkin dari segi terhadnya pergerakan untuk para pengunjung datang ke premis mereka ataupun mereka nak bergerak keluar. Jadi kita banyak menerapkan elemen-elemen baru, contohnya dari segi pemasaran secara Facebook ataupun penggunaan bisnes secara digital. Itu antara yang kita perkenalkan kepada para peserta sepanjang kursus tahun yang kita laksanakan. Alhamdulillah, walaupun kita tahu latar belakang mereka tidaklah IT savvy ataupun cekap dari segi penggunaan handphone, dengan tunjuk ajar daripada bimbingan business counselor di SME Corp, alhamdulillah kita dapat melihat satu peningkatan sewaktu latihan dilaksanakan kepada para peserta sebelum ni. Dan kalau kita lihat juga dari segi penekanan untuk pemasaran yang efektif ni, kita ingin lihat contohnya dari segi secara praktikal bagaimana sekiranya satu-satu kaedah pemasaran yang diperkenalkan kepada peserta kita ia dapat laksanakan. Jadi kita buat bimbingan secara praktikal sewaktu bengkel-bengkel diadakan, dan daripada situ kita dapat lihat dia orang dapat pick up
orang kata dari segi pembelajaran yang dibuat oleh pihak business counselor kita sebelum ni. Dan di sini juga saya ingin maklumkan dua komponen penting latihan, iaitu pengurusan kewangan dan juga dari segi kaedah pemasaran. Kita juga perkenalkan kaedah-kaedah aplikasi, contohnya aplikasi pembinaan jenama melalui YoBro, ataupun dari segi aplikasi account biz untuk aliran tunai juga kita perkenalkan, tetapi tidak secara orang kata heavy kepada peserta sebab kita tahu latar belakang mereka, tapi kita secara praktikal, secara santai dan mereka dapat menerima. Dan daripada situ kita cuba melatih dari segi orang kata amalinya, bagaimana bila mana satu pendapatan yang dapat pada setiap hari itu dapat direkodkan dan diasingkan pendapatan harian dan juga orang kata penggunaan hasil jualan tu untuk penggunaan harian. Dan alhamdulillah kita buat pemantauan setakat ini dan kita lihat dari segi peserta kita ada yang telah orang kata mempunyai hasil yang melebihi 3 ataupun 4 ribu ringgit dalam tempoh 1 bulan, dan ada juga yang telah mula daripada sebelum ni penerima zakat dan telah orang kata keluar daripada penerima zakat kepada pembayar zakat. Nanti saya akan huraikan dengan lebih lanjut dari segi orang kata hasil daripada program iTekad yang telah kita laksanakan. Dan seterusnya saya juga nak tekankan sikit dari segi orang kata pemantauan yang kita laksanakan. Kita tahu hasil daripada pinjaman yang diterima daripada pihak Bank Islam, kegunaan kewangan selalunya mereka gunakan untuk membaiki orang kata kalau peserta tu terlibat dalam bisnes jualan makanan, dia akan baiki dari segi dapur, dari segi peralatan dan sebagainya. Ini untuk meningkatkan kualiti dan juga orang kata keupayaan pengeluaran ataupun penyediaan makanan yang sesuai bila mana telah mendapat latihan yang sepatutnya. Dan daripada kegunaan pinjaman yang dapat diterima itu juga kita make sure that diorang betul-betul mengguna pakai orang kata pinjaman yang diterima daripada Bank Islam itu untuk orang kata perniagaan seterusnya, tidak hanya secara one shot digunakan bagi tujuan perniagaan pada masa tersebut. So antara pemantauan yang kita buat, dan so far alhamdulillah kita merasakan program ini satu program yang amat bermakna, especially pada golongan asnaf, golongan B40, dan harapan kita di SME Corp untuk program ini terus berjalan dan kerjasama antara Bank Islam, antara SME Corp dan juga Mawib dapat diteruskan. Akhir sekali kita juga berterima kasih sebenarnya pada pihak Mawib yang sebenarnya kita sebelum ni bekerjasama dengan Mawib dari segi program Tunas Usahawan Baitul Mal. Saya rasa selepas ini mungkin Ustaz Tarmizi akan penjelaskan dengan lebih lanjut. Tapi daripada program-program sebegitu, SME Corp kita melangkah setapak lagi dari segi bantuan kita, tidak hanya kepada golongan PKS biasa tetapi sekarang kepada golongan PKS Hasnaf yang mana betul-betul berminat dalam perniagaan, insya-Allah. Itu dulu Farah. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Tuan Haji Izham. Mungkin saya boleh rangkumkan sedikit intipati daripada apa yang Encik Izham kongsikan sebentar tadi. SME Corp ni telah menjalankan pelbagai program latihan dan pemantauan Encik Izham. Termasuk pengurusan kewangan dan juga latihan pemasaran untuk semua PKS ini untuk mencakupi lebih besar customer segmentnya. Betul Encik Izham? Betul. Okay, baik. Terima kasih Haji Izham. Baik, soalan yang ketiga berkenaan dengan Tunas Usahawan Baitul Mal yang dilaksanakan oleh Mawib. Jadi soalan saya buat Ustaz Tarmizi. Baik Ustaz, okey. Apakah yang dimaksudkan dengan program Tunas Usahawan Baitul Mal dan bagaimana iTekad dapat melengkapi program ini? Silakan Ustaz Tarmizi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farah dan juga sahabat-sahabat panel, sahabat saya Ustaz Nazri, Tuan Haji Izham dan panel selanjutnya lah. Alhamdulillah. Terima kasih atas jemputan pada petang ini dan untuk kita teruskan kita punya wacana pada tengah hari ini. Berbalik kepada soalan Farah tadi, Tunas Usahawan Baitul Mal adalah satu program yang di-create
dikreat khusus untuk usahawan-usahawan kita lah. Ataupun dalam erti kata lain, jika kita lihat secara menyeluruh, MAWIP, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan melalui bahagian Baitul Mal ini adalah salah satu agensi yang memainkan peranan yang cukup besar dalam konteks pada asasnya adalah untuk menghulurkan bantuan-bantuan kepada khususnya kepada para asnaf lah, iaitu pemegang amanah. Kita selaku pemegang amanah, kita mengutip zakat, membayar zakat pada MAWIP, dan akhirnya amanah kita adalah untuk menyampaikan zakat-zakat itu kepada para asnaf khususnya di wilayah-wilayah persekutuan. Jika kita lihat peranan MAWIP ini sudah lama dimainkan untuk membantu para asnaf, dan kita perancangan agian itu kita melaksanakan melalui 30 skim yang kita sedia ada sekarang ini. Cuma sampai kepada satu peringkat kita fikir sampai bila harus peranan kita hanya mengagihkan bantuan zakat semata-mata, ataupun dalam erti kata lain, ramai orang duk sebut, Farah selalu orang sebut, sampai bila MAWIP ataupun Baitul Mal ini hanya nak menghulur orang kata ikan saja. Kenapa tak bagi kail? Kenapa tak bagi pancing? Jadi ini adalah salah satu cabaran yang besar juga buat kami, dan sudah tentu cabaran ini ataupun program-program seumpama ini MAWIP tidak boleh berkesorangan. Maka di situlah cetusnya idea daripada mantan pengurusi MAWIP itu sendiri, yang bahagia Datuk Seri Syed Hussein Al-Habsyi, bagaimana kita nak mencetuskan satu idea untuk nak menjalinkan kerjasama dengan agensi yang berkaitan, apa-apa agensi, tetapi kita melengkapkan lagi usahawan-usahawan ataupun peniaga-peniaga yang kita bantu melalui salah satu skim yang ada di Baitul Mal ini, iaitu skim bantuan perniagaan dan juga keusahawanan. Jadi saya melihat perkara ini adalah amat baik, lebih-lebih lagi bila kerajaan umumkan bagaimana disebutkan oleh sahabat saya tadi, Ustaz Nazri, dalam keadaan pandemik COVID-19 ini. Jadi seolah-olah kita ni orang mengantuk di sorongkan batal. Bagaimana kita nak melengkapi benda itu. Jadi pada tahun 2019, ini adalah pencetus idea asalnya, maka di situ kita telah menjalinkan hubungan dengan SME Corp, bagaimana untuk kita nak membangunkan usahawan-usahawan asnaf kita yang kita bantu saban tahun. Kalau berdasarkan rekod memang ramai setiap tahun peniaga-peniaga kecil di luar sana yang mohon bantuan dengan kita, lebih kurang 500-600 orang setahun. Tetapi ke mana hala tuju mereka sebenarnya? Apa yang kita nak buat untuk mereka untuk nak mengembangkan bantuan ataupun nak mengembangkan bisnes-bisnes ataupun mereka punya perniagaan. Di sini memang kita akui kita tidak punya kepakaran di bahagian Baitul Mal MAWIP, kita tidak punya kepakaran itu, dan kita pun dalam masa yang sama kita banyak lagi fungsi-fungsi tugas lain yang kita kena santuni, contohnya bantuan perubatan, bantuan sara hidup, bantuan perumahan dan sebagainya. Jadi sudah tentu ini adalah suatu perkara yang agak sukar pada peringkat awalnya bagi kami, dan sudah tentu kami kena menjadikan hubungan dengan pelbagai pihak, terutamanya SME Corp yang kita sedia maklum memang sudah gah namanya dalam konteks untuk membangunkan usahawan-usahawan, dan mereka pun sudah ada program seumpamanya, iaitu tunas usahawan mungkin di peringkat mereka TIUB, dan cuma kita menjenamakan untuk usahawan-usahawan kita ini program dinamakan Tunas Usahawan Baitul Mal, dengan bermatlamatkan bukan sekadar kita nak bagi bantuan semata-mata, tetapi bermatlamatkan adalah sehingga suatu hari nanti para usahawan kita ini bukan saja keluar daripada asnaf, bahkan menjadi pembayar zakat. Itulah moto kita, itulah azam kita yang utama, iaitu minal mustahiq ilal muzaki, daripada penerima zakat kepada pembayar zakat. Maka atas dasar itulah kita telah jalinkan hubungan dengan SME Corp, dan insya-Allah dan alhamdulillah pada tahun 2019 melalui MOU kerjasama kita telah menghantar lebih kurang 100 orang, lebih kurang usahawan-usahawan telah kita kenal pasti, yang telah kita pilih, yang kita fikir usahawan ini boleh dibangunkan, ada daya saing dan sebagainya, dan kita telah jalinkan hubungan dan kita salurkan asnaf ini kepada SME Corp untuk mereka menjalani latihan dalam pelbagai aspek, sama ada pemasaran dan juga kaedah-kaedah bagaimana untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Maka di situlah lahirnya TUB ini, saya ringkaskan TUB ini, maka dan alhamdulillah hasilnya kita dapat lihat terdapat asnaf atau usahawan yang kita hantar ini telah menunjukkan kematangan, telah menunjukkan beberapa perubahan yang menarik, dan akhirnya mereka ada
yang terkeluar daripada membayar zakat. Maka apabila di situ pihak Baitul Mal di Mawi, kita tidak berhenti setakat itu. Adakah setakat TUB ini saja? Apa lagi next? Apa lagi yang kita harus lakukan jika mereka untuk bangunkan lagi perniagaan mereka? Sebab bila kita sebut tadi, bila saya sebut ada di kalangan usahawan-usahawan kita yang sudah menjadi pembayar zakat, tapi sebenarnya perniagaan mereka tidaklah orang kata sampai satu peringkat yang dah terlalu besar, tidaklah sampai satu peringkat yang dah boleh menjadi seorang usahawan yang kita gelar usahawan berjaya, tidak. Cuma mereka sudah keluar daripada satu step, iaitu daripada penerima zakat kepada tidak lagi membayar zakat dan membayar zakat. Membayar zakat pun mungkin jumlahnya tidak besar. Tapi ke mana mereka selepas itu? Sebab mereka nak datang ke kami sudah tidak boleh, sebab mereka bukan lagi asnaf, mereka sudah terkeluar daripada asnaf. Tetapi dalam masa yang sama mereka juga perlu dibantu untuk mengembangkan perniagaan mereka. Dan di sinilah iTikat muncul. Apa yang disebutkan itu apabila kerajaan menyarankan agar melalui Bank Islam, Bank Negara mewujudkan proyek iTikat ini, dan pada tahun lepas 2020 kita telah menjalinkan hubungan ini 3 hala antara Mawi, Bank Islam dan juga dengan SME Corp yang sedia ada untuk kita nak mewujudkan program iTikat ini bagi memastikan usahawan-usahawan yang berada di Baitul Mal ini dapat mengembangkan perniagaan mereka. Dan alhamdulillah hasil daripada itu saya difahamkan terdapat lebih kurang 28 orang asnaf usahawan kita yang telah berjaya mendapat pinjaman iTikat ini, dan mereka sentiasa dipantau oleh SME Corp, dan kita sendiri pun insya-Allah program ini kita tidak akan berhenti di sini, dan untuk selanjutnya pada akan datang pun insya-Allah kita akan salurkan lagi dengan asnaf-asnaf kita untuk kita eratkan lagi kerjasama ini. Dan pada saya usahawan-usahawan ini perlu dibantu. Dengan adanya iTikat ini pada saya sudah melengkapi proses ekosistem seseorang asnaf itu untuk menjadi usahawan berjaya. Dan mungkin selepas ini kita tidak berhenti juga mungkin di iTikat, mungkin ada lagi program-program lain yang boleh kita lanjutkan kepada mereka dalam bentuk finansi yang lain, yang pasti utama kita, azam kita adalah untuk menjadikan mereka seorang yang betul-betul berjaya, terutama dalam konteks bidang ataupun dalam konteks perniagaan ini. Itu para wallahu alam untuk yang pertama. Baik, terima kasih Ustaz Tarmizi. Saya tertarik sebenarnya dengan analogi Ustaz berkaitan dengan memberi ikan. Daripada kita memberi ikan, baik kita beri joran ataupun jala ya Ustaz. Ya, betul, jala. Okey, Ustaz juga ada cakap tadi kiranya di Mawib ini apabila usahawan-usahawan menerima bantuan daripada program tunas usahawan Baitul Mal ni, kita dapat melahirkan usahawan-usahawan daripada jadi orang yang menerima zakat kepada orang yang memberi zakat. Betul Ustaz? Ya, betul. Itu antara kita punya moto utama kita lah yang kita pegang. Ya, betul Ustaz. Kiranya kaitannya TUB ni dan juga iTikat ialah TUB ni seperti stage pertama untuk perniagaan asnaf ni untuk bermula, dan seterusnya ke iTikat untuk memperkembangkan lagi perniagaan mereka. Ya. Ustaz, okey. Terima kasih Ustaz Tarmizi. Sama. Baik, okey. Baik, seterusnya kita bergerak ke soalan yang keempat yang khas ditujukan kepada Dr. Afzan Nizam, Chief Economist kita di Bank Islam. Baik, apa khabar Doktor? Baik, Alhamdulillah, Farah. Alhamdulillah. Okey, Doktor, soalan untuk Dr. Afzan Nizam. Okey, kerajaan baru-baru ni telah mengumumkan pelan pemulihan negara yang memberitahu bahawa mungkin pada akhir tahun ini, pada bulan November dan Disember, mungkin semua sektor ekonomi dapat buka pada ketika itu. Jadi dan semalam rasanya pemulih juga telah dikeluarkan. Jadi pandangan doktor sendiri, apakah impak atau peluang kepada para usahawan terutamanya daripada golongan B40? Silakan doktor. Terima kasih Farah. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada barisan panelis dan juga para penonton di luar sana lah. Seperti yang kita sedia maklum, disebabkan COVID-19 ni, kita dapat lihat peranan kerajaan sangat-sangat instrumental lah, sangat-sangat penting dalam menstabilkan situasi ekonomi negara tatkala negara masih lagi berdepan dengan
ancaman COVID-19. Dan kalau saya lihatnya bermula pada Mac tahun lalu sehingga semalam, lebih kurang ada 8 pengumuman yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan dalam ataupun dari sudut pengumuman bantuan-bantuan kepada rakyat Malaysia, baik di peringkat isi rumah dan juga para peniaga lah. Dan di sini kalau nak cakap tentang impaknya tu seharusnya positif lah. Kalau tanpa campur tangan pihak kerajaan, saya kira kalau tahun lalu ekonomi kita meleset sehingga ke paras 5.6%. Bayangkan kalau tanpa campur tangan kerajaan, mungkin angka 5.6% tu lagi besar lah. Jadi di situ peranan ataupun signifikannya campur tangan kerajaan bagi menstabilkan keadaan. Kerana apabila negara menghadapi sesuatu krisis ekonomi, memang tidak dapat dielakkan situasi kemelesetan itu. Cuma apa yang dapat dilakukan hanyalah untuk menstabilkan. Kemudian dengan bantuan-bantuan yang ada tu, kita berharapkan proses recovery itu akan berterusan dan akan terus dapat membawa ekonomi keluar daripada kemelut ini. Jadi kalau nak menjawab persoalan adakah ia positif atau tidak, memang positif lah. Jadi berbalik pada persoalan atau perbincangan kita berkenaan dengan iTakeCard dan bagaimana ia berfungsi lah dalam membantu golongan B40 ataupun lebih tepat lagi golongan asnaf. Saya kira penyelesaian iTakeCard ni merupakan orang kata tu satu penyelesaian yang dikira kreatif, kerana apabila kita menyebut bantuan kerajaan, kita sering membayangkan bantuan-bantuan berbentuk bayaran pindahan seperti bantuan prihatin rakyat, dan semalam disebut bantuan khas COVID-19 dan sebagainya. Memang penting bantuan-bantuan ini seharusnya dapat menstabilkan kedudukan keuangan dalam tempoh terdekat ni bagi golongan rentan. Tapi ada juga disebut tadi tentang pemberian joran ataupun pancing daripada kita nak bagi terus ikan kan. Maksudnya kita berfikir tentang macam mana apakah nasib seterusnya bagi golongan asnaf ini untuk bergerak ke hadapan. Kerana bantuan telah diberi oleh pihak kerajaan dalam pelbagai sudut, baik dari segi bantuan pindahan, barang pindahan dan juga loan moratorium, pengeluaran KWSP dan sebagainya. Ini merupakan suatu bentuk wang tunai yang akan berfungsi untuk merancakkan ekonomi itu sendiri. Dan saya sebagai ahli ekonomi, kalau saya melihat data, seperti kalau data, ini data agak spesifik lah, penaruhan wang ataupun kita panggil dia M1. Maksudnya dalam angka M1 ni, kita kira berapakah nilai cash di dalam yang sedang berputar dalam ekonomi kita. Dan kita lihat angka M1 ni, dia bertumbuh pada kadar 2 angka, iaitu 19.3% setakat bulan April yang lalu. Jadi pertumbuhan 2 angka ni bermula daripada Mac tahun lalu lagi. Maksudnya dia meningkat 2 angka secara agak konsisten lah pada tahun lalu sehingga kini. So maksudnya nilai wang tunai tu banyak sebenarnya dalam ekonomi kita ni. Cuma masyarakat kita menghadapi kekangan lah untuk berbelanja seperti biasa. Yalah, kita ada e-commerce dan sebagainya, tetapi tidak boleh orang kata tu menjadi satu substitution lah yang tepat bagi perbelanjaan yang ketika keadaan normal. So maksud saya tu, memandangkan kerajaan sekarang ni memberi fokus yang besar ataupun yang tinggi kepada program pemvaksinan, dan insya-Allah mungkin kita akan mencapai apa yang dikatakan immunity berkelompok pada satu ketika nanti, dan ini akan membuka ruang yang luas bagi orang kata tu ekonomi tu akan terus dibuka. Dan apabila ekonomi dibuka, kita boleh bayangkan wang tunai yang berlegar dalam sistem ni akan digunakan dengan sebaiknya, yang mana akan menguntungkan, akan memberi manfaat secara langsung kepada para peniaga. Jadi dalam konteks iTakeCard ini, saya nampak banyak program diberi kepada golongan asnaf dari sudut latihan, dari sudut latihan dalam yang pelbagai. Maksudnya yang memberi penekanan terhadap dari sudut pengurusan aliran tunai, dari sudut latihan pemasaran, dan ini seharusnya membina suatu kapasiti yang baiklah bagi golongan asnaf ini untuk
menjadikan perniagaan mereka lebih resilient, lebih kata tu berdaya saing, lebih berdaya tahan, dan mungkin selepas ekonomi dibuka nanti perniagaan itu akan lebih maju lagi. Dan saya juga ada dengar tadi ahli panel Encik Haji Isa menyatakan ada beberapa golongan asnaf yang telah pun orang kata tu upgrade ya menjadi pembayar zakat pula. Ini satu perkara yang saya kira perlu di-highlightkan. Ini menunjukkan bahawa kerjasama yang erat antara kerajaan, agensi-agensi kerajaan dan juga pihak swasta, contohnya di pihak Bank Islam, boleh menghasilkan suatu impak yang positif, dan bukanlah kita terlalu memberi fokus kepada kerajaan persekutuan untuk memberi bantuan. Bukan saya nak kata tu undermine peranan mereka, cuma saya nak kata kat sini sebenarnya kerangka untuk memberi bantuan tu luas sebenarnya, dan kerajaan juga mempunyai capaian luas. Mereka mempunyai kerajaan negeri, mereka mempunyai orang kata tu agensi kerajaan yang boleh boleh digemblengkan usaha mereka ni untuk memberikan satu impak yang positif. Jadi saya kira iTikat ni merupakan boleh dikatakan suatu model yang baik yang boleh direplicate di negeri-negeri yang lain, supaya orang kata tu kita bukan setakat untuk menstabilkan ekonomi tu, tapi dapat orang kata tu memberi suatu masa depan yang lebih cerah kepada golongan asnaf ini, supaya mereka akan dapat menaik taraf, ataupun dalam bahasa ekonomi ni kita panggil dia upward mobility. Dan apabila berlaku upward mobility inilah yang akan menambahkan lagi pendapatan dalam ekonomi negara. Jadi saya kira pendekatan yang digunakan melalui iTikat ni boleh menjadikan satu role model yang boleh digunakan pakai boleh di pelbagai negara juga, dan saya kira inilah satu perkara yang perlu kita tekankan, dan bukan hanya mengharapkan orang kata tu bayaran pindahan semata-mata. Kerana saya kira pihak kerajaan persekutuan telah melakukan sedaya upaya mereka, dan saya kira banyak dah orang kata tu bantuan yang diberikan. Jadi sudah tiba masanya penyelesaian lebih kreatif perlu diperkasakan lagi. Okay, baik, terima kasih Dr. Afzal Nizam. Saya kira iTikat ni sedikit sebanyak dapat membantulah ekonomi negara kita ya, Dr. Afzal Nizam. Ya baik, mungkin doktor boleh okay. Mungkin doktor boleh terangkan sedikit. Doktor ada sebut tentang M1 tadi, yang saya kira the most liquid portion of the money supply kan doktor? Mungkin doktor boleh terangkan sedikit untuk orang yang kurang faham mengenai M1 ni. Betul. So maksudnya nilai wang tunai yang sedang beredar di dalam ekonomi kita tengah banyak sekarang ni. Cuma wang tunai tersebut belum boleh digunakan secara sepenuhnya kerana disebabkan pelbagai kekangan. Kebiasaannya M1 ni dia akan bertumbuh pada kadar single digit, lebih kurang dalam 4-5% macam tu, tapi sekarang ni dah consistently double digit pace tau dia punya pertumbuhan. So banyak duit dalam sistem. So bayangkan kalau ekonomi itu dapat dibuka sepenuhnya, duit ni akan dapat dimanfaatkan dengan secara optimum. Di sini peranan ataupun pentingnya untuk kita mematuhi SOP supaya kita dapat bergerak ke fasa yang seterusnya seperti yang diterangkan oleh Yang Amat Perdana Menteri melalui program National Recovery Plan itu tadi. Okay, baik, terima kasih Dr. Nizam. Saya rasa tu penerangan yang sangat meluaslah untuk kita tahu tentang impak iTikat ini kepada ekonomi negara. Terima kasih doktor. Okay, seterusnya kita berehat sebentar. Seterusnya kita berehat sebentar untuk melihat video bagi penerima iTikat ini. Alhamdulillah selepas mendapat pinjaman daripada Bank Islam, saya dapat menggunakan duit tersebut dengan membeli barang-barang keperluan saya seperti chiller, meja, dan saya menggunakan duit tersebut untuk renovate kedai
yang saya dapat ni lah, alhamdulillah, perkembangan perniagaan saya selepas berpindah ke kedai sangat berbeza. Ada banyak peningkatan semenjak berpindah ke kedai. Setakat ni semua barangan yang saya perlukan alhamdulillah cukup. Okay, InsyaAllah semoga selepas pandemik ni perniagaan kita semakin meningkat. Amin. Lokasi perniagaan saya berada di bawah blok PPR Desa Tun Razak Ceras. Kenapa saya memohon IT card adalah kerana saya ingin membuat pusingan modal dan ingin mengembangkan perniagaan saya ini dengan lebih jauh lagi. Perubahan yang telah dapat saya lakukan setelah saya memohon IT card ini, saya dapat membeli keperluan perniagaan saya ini dengan lebih banyak dan saya memberi peluang pekerjaan kepada penduduk sekitar PPR Desa Tun Razak ini untuk bekerja di kedai saya. Alhamdulillah setakat ni saya telah mempunyai 7 orang pekerja yang bekerja di bawah saya. Saya juga ingin berkongsi dan saya juga dapat berkongsi rezeki kepada ejen-ejen saya untuk menjual saya punya durian krip dan tart nanas ini. Setakat ini saya telah pun mempunyai hampir 20 orang ejen dan kesemuanya memang sangat aktif dan agresif. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bank Islam dan pihak Maghrib kerana memberi peluang kepada saya untuk saya mengembangkan perniagaan saya ini. Baik, kembali kita semula di wacana Selasa pada hari ini yang membincangkan tentang IT card. Jadi soalan kita seterusnya saya tujukan buat Tuan Haji Muhammad Izham. Baik, okey. Baik, Tuan Izham, setelah setahun lebih IT card ini dilaksanakan, mungkin Tuan Izham boleh share dengan penonton kita berkenaan dengan pembangunan dan perkembangan perniagaan penerima IT card setelah mereka menerima pembiayaan mikro ini. Silakan Tuan Izham. Terima kasih kembali Farah. Saya rasa saya bersetuju dengan apa yang dibincangkan oleh 3 panel sebelum ni dari segi hasil dan juga orang kata sambutan terhadap program IT card ini, iaitu satu peluang baru kepada usahawan asnaf. Selepas tahun pelaksanaan program dilaksanakan, kita di SME Corp sebenarnya selain memberi pembimbingan, kita juga membuat pemantauan kepada pelaksanaan perniagaan-perniagaan oleh usahawan asnaf ni. Semana yang kita tengok video-video success story bentar tadi sebenarnya ada banyak lagi. Itu mungkin yang terbaru, yang sebelum ni kita pernah juga melihat dari segi success story daripada Puan Sri Wani Cho Abdullah, itu seorang mualaf dalam kosmetik. Jadi para penonton Facebook boleh lihat dalam kata Facebook Puan Sri Wani nanti macam mana beliau keluar diri beliau sebagai usahawan, daripada seorang asnaf pada usahawan asnaf yang berjaya. Sama juga macam tadi kita lihat daripada Cik Siah Ketupat Palas Ini satu konsep yang mana melalui kursus marketing yang kita ajar pada dia, bermula daripada produk makanan secara roti jala, perisa durian dan sebagainya, dan dia telah bergerak kepada pengeluaran ketupat palas dan mendapat sambutan yang amat baik, especially baru-baru ni masa hari raya, dan beliau juga menggunakan khidmat Food Panda dan sebagainya, dan kita lihat itu satu langkah yang baik daripada sebagai seorang kata usahawan asnaf ini dari segi sudut marketing
Dari segi pemantauan, kalau boleh saya kongsikan di sini antara iTakeCard yang di grup yang pertama lah, kita dapati pendapatan purata bulanan antara dalam tempoh awal COVID sebelum ni lah yang kita buat dari segi rekod kita, kita dapati pendapatan bulanan antara 2,000 hingga 4,000 melebihi 50% daripada usahawan asnaf tersebut telah menjana pendapatan antara 2,000 hingga 4,000 sebulan, dan hampir 8% yang pendapatannya antara 8,000 hingga ke 10,000. Jadi itu satu peningkatan yang mana saya rasa selepas mendapat bantuan daripada iTakeCard, mereka telah pandai membuat perancangan kewangan dari segi yang lebih efisien, dan dari segi track record yang tersebut mungkin dapat juga membantu penilaian seterusnya oleh pihak Bank Islam. Seterusnya kita juga melihat dari segi nilai aset yang telah dapat dijanakan, antara kalau kita ikut yang melebihi 10,000 merekodkan lebih kurang 41%. Mungkin dari segi pinjaman daripada Bank Islam tu dapat mereka buat pembelian peralatan-peralatan berkaitan, ataupun dapat menambah baik membuat penguasaan kepada, mungkin kita ambil contoh dapur untuk memasak, ataupun dari segi peralatan bakery dan sebagainya. Dan selebihnya saya lihat di sini hampir 17% yang mendapat pembelian aset, penambah aset antara 2,000 hingga 4,000 ringgit. Jadi antara track record yang kita merasakan program iTakeCard ni menjadi satu ruang yang baru kepada usahawan asnaf, untuk tidak hanya orang kata berniaga secara mengikut aliran biasa, tapi dengan adanya iTakeCard ni mereka dapat bergerak dengan lebih jauh dengan bantuan-bantuan yang disediakan. Seterusnya kita juga membuat pemantauan dari segi simpanan daripada pendapatan perniagaan. Kita di sini boleh saya kongsikan juga, kalau kita tengok simpanan bulanan yang dapat dibuat lebih kurang 25% merekodkan antara 2,000 hingga 4,000 ringgit. Dapat simpanan. Maksud dia dalam khusus yang kita sebutkan tadi, kewangan tadi tu, mana satu pendapatan untuk perniagaan, mana satu pendapatan untuk tujuan sara hidup. Jadi kita lihat daripada sara hidup itu mereka masih lagi dapat membuat simpanan. Dan ada yang membuat simpanan antara lebih kurang 33% antara 1,000 hingga 2,000 ringgit. Ini dari segi survey yang kita buat kepada peserta iTakeCard. Dan yang tertinggi hampir 8%, antara 8,000 hingga 10,000 ringgit. Itu yang disebut oleh Ustaz Tamizi tadi tu, yang dah bergerak daripada menerima zakat kepada pembayar zakat. Itu kita nampak track record dari segi peningkatan taraf hidup sebenarnya. Dan akhir sekali dari segi pemantauan kita juga melihat dari segi bilangan pekerja, job creation yang dibuat oleh usahawan asnaf ni. Contohnya kalau saya tengok di sini dari segi pemilik sendiri tu hampir 25%, betul. Yang mempunyai pekerja antara 1 hingga 3 pekerja adalah lebih kurang 50% daripada jumlah peserta yang terlibat dalam iTakeCard ni. Yang mempunyai pekerja antara 5 hingga 10 orang, 8%. Dan di kalangan tersebut ada kita rekodkan 16% tu masih lagi menggunakan pakai kaki tangan ataupun daripada keluarga sendiri, ahli-ahli keluarga sendiri untuk bekerja bersama. Jadi kita lihat dari segi pemantauan berdasarkan parameter yang kita gunakan, alhamdulillah within saya almost 1 tahun, ada peningkatan, dan kita tahu kekangan di bawah COVID sekarang ni untuk mereka bergerak dengan lebih jauh agak ada kekangannya. Jadi walau bagaimanapun kita nampak satu pergerakan yang positif terhadap program yang dilaksanakan melalui iTakeCard ni. Satu lagi yang saya ingin jelaskan di sini juga, melalui kerjasama antara SME Corp, Mawib dan juga Bank Islam. Sebenarnya SME Corp kita tidak hanya menyediakan ruang latihan kepada usaha asnaf. Selain daripada bantuan di bawah Bank Islam punya pinjaman, SME Corp sendiri juga mempunyai bantuan-bantuan grant, bantuan-bantuan kewangan soft loan yang berkaitan. Jadi kita orang kata seperti pass baton, maksud dia selepas dapat bantuan daripada Bank Islam, insya-Allah untuk dia bergerak menjadi pada usahawan mikro, mungkin satu hari akan bergerak kepada usahawan kecil, seterusnya sederhana, dan seterusnya terus menyumbang kepada negara. Jadi melalui bantuan-bantuan yang sedia ada, grant ataupun soft loan, insya-Allah. That's why kerjasama dengan SME Corp saya rasa adalah ruang untuk mereka mendapat bantuan-bantuan yang lebih. Dan selain pada itu, SME Corp sebagai Central Coordinating Agency, kita juga memberi maklumat kepada mereka sekiranya mereka nak kembangkan perniagaan, katakan untuk dapatkan premis yang lebih besar ataupun mendapat lesen yang berkaitan. Jadi melalui business counselor kita menyediakan ruang fasilitasi.
dan seterusnya sebenarnya disebut oleh doktor tadi 8 pakej kewangan yang telah disediakan oleh kerajaan sepanjang COVID ni. Saya rasa pengumuman yang semalam dari segi pemulih saya rasa banyak ruang lagi kepada usaha asnaf kita untuk mendapat bantuan dan seterusnya untuk tingkatkan keluar diri mereka daripada kekangan COVID sekarang ni kepada tahap yang lebih baik dengan perniagaan yang lebih kreatif dan juga inovatif, insya-Allah. Itu saja Farah. Terima kasih. Okay, baik, terima kasih Tuan Izham atas penerangan sebentar tadi. Jadi kita boleh lihat walaupun kita mempunyai kekurangan sepanjang PKP ni, penerima-penerima IKTIKAD ni kita dapat lihat peningkatan taraf hidup dan juga ada yang mampu untuk memberi peluang pekerjaan kepada orang lain. Ya, Encik Izham? Betul. Baik, terima kasih Encik Izham. Baik, soalan seterusnya kepada Ustaz Talmizi daripada Mawib. Baik Ustaz. Okey, daripada pengalaman pihak Mawib sendiri, adakah pemberian zakat berjaya membawa peniaga ke tahap yang lebih baik? Jelas sebab kita sedia maklum ada pendapat yang mengatakan ramai peniaga yang enggan memajukan diri kerana khawatir tak dapat bantuan zakat. Jadi apa pandangan Ustaz Talmizi kita? Terima kasih Farah, satu soalan yang baik. Pada saya, apa jua program, apa jua inisiatif, apa jua perancangan yang kita lakukan, akhirnya dia akan kembali kepada bakal penerima itu sendiri. Maksudnya untuk manusia ataupun insan itu sendiri, ataupun dalam konteks kita ini adalah kepada asnaf itu sendirilah. Di situ adalah kekuatan sebenarnya. Maknanya kalau kita atur ITIKAD ke, TUB ke, awal apa buat sekalipun, tapi kalau asnaf itu sendiri tidak ingin berubah, tidak mahu keluar daripada kepompong biasa yang selesa kemungkinan bagi mereka comfort zone untuk menerima bantuan, maka apa jua perancangan yang diatur tidak akan menjadi. Maka atas dasar itulah, dan kami pun di Baitul Mal kami mengakui memang ada di segelintir di kalangan kita ini yang agak sukar untuk berubah. Sebab itu kita sebutkan membangunkan manusia ini bukan satu perkara yang senang. Insaniyatul insan, untuk nak memanusiakan manusia ini bukan senang, tetapi insya-Allah apa jua halangan dan cabaran itu kita akan tempuh dan kita akan teruskan kerana tidak semua manusia itu beranggapan yang sama. Ada manusia yang ingin berubah, ada yang masih nak kekal takut lama. Jadi sebab itu program TUB ataupun ITIKAD ini kita mensasarkan kepada mereka yang benar-benar ingin berubah, mereka yang benar-benar ingin membangunkan. Dan bila kita sebut yang tidak ingin berubah itu, ada juga kadang-kadang bukan kerana mereka yang tidak ingin berubah, tetapi kerana kadang-kadang ada kekangan tertentu. Contohnya macam mungkin ada usahawan kita yang ibu tunggal yang mempunyai kesukaran untuk meninggalkan anak, ataupun keadaan mereka itu sendiri, ataupun bermacam-macam risiko dan juga halangan. So itu juga kita kena raikan. So jadi dalam konteks ini, bila kita sebutkan pengalaman Mawib dalam mengendalikan asnaf untuk kita nak memajukan mereka ini, memang cabarannya begitu banyaklah, begitu besar, dan sebab itulah kita kena kolaborasi dengan pelbagai pihak. Sebab itulah saya tengok kalau kita lihat sendiri program yang diatur oleh SME Corp, contohnya dalam program Tunas Usahawan Baitul Mal, mereka bukanlah kata sekadar memantau perniagaan, tetapi kalau kita lihat first dia punya model sekalipun, modul dia first pun sudah ada seminggu atau 2 minggu situ dalam untuk membangunkan jati diri kepada usahawan itu sendiri. Sebab itu kita tengok kadang-kadang dalam dia punya modul ada juga latihan ala ketenteraan itu, tetapi bukanlah ketenteraan yang besar, cuma nak ceritanya untuk nak melahirkan motivasi. Dan memang tak dapat dinafikan daripada 100 peserta yang kita hantar itu, ada ya sebilangannya yang tak mampu nak meneruskan aktiviti itu. Hanya mungkin tinggal dalam lingkungan 80 orang lebih saja yang graduate sebenarnya daripada 100 peserta yang kita hantar itu. Sebab macam saya sebutkan tadilah, halangannya bermacam-macam dan apa pun kembali kepada usahawan itu sendiri. Jadi dalam konteks ini pada saya, dia tidaklah menjadi halangan. Apapun kita akan teruskan program TUB itu dan kita akan teruskan program ITIKAD ini. Bahkan kita juga memikirkan mungkin dia akan datang untuk kita memperbanyakkan lagi
ataupun kolaborasi dengan pelbagai pihak lagi. Kita banyak sebenarnya pihak-pihak di luar sana yang nak bekerjasama, yang nak bersama dengan kita, terutama agensi-agensi player-player utama ini, kerana mereka menampakkan dalam konteks untuk melahirkan usahawan asnaf ini adalah sesuatu yang perlu dibantu oleh mereka. Tinggal lagi bersama dengan mereka itu adalah bagaimana mereka nak menyantuni asnaf-asnaf ini. Dan itulah peranan kita, dan insya-Allah saya Farah kita akan teruskan projek program sempapa ini untuk memastikan asnaf itu akan terus berjaya dan Mawib akan dapat melahirkan sesuatu yang cita-cita Mawib untuk melahirkan asnaf yang berjaya itu, sehingga satu hari nanti macam saya sebutkan di awal tadi, ekosistem itu dia menerima zakat, dia keluar daripada asnaf, dia dah menjadi pembayar zakat. Bahkan suatu hari nanti tidak mustahil usahawan ini bukan sekadar membayar zakat, tetapi dia juga dapat melahirkan asnaf-asnaf untuk bekerja bersama mereka. Mungkin dah ada kilang yang besar, mungkin ada usaha yang besar, dapat membuka peluang pekerjaan kepada asnaf lain. Itu yang kita azamkan, itu kita cita-citakan. InsyaAllah perkara ini tidak mustahil, tinggal lagi kerja kuat daripada kita dan berkolaborasi dengan pelbagai pihak, insyaAllah. Itu saja Farah, terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Tamizi. Saya kira inisiatif Mawib ni untuk membangkitkan jati diri asnaf, membawa asnaf daripada golongan asnaf menjadi kepada orang yang memberi zakat pula, memberi mereka peluang untuk memperbaiki kehidupan dari segi ekonomi. Ustaz sangatlah memberangsangkan. Farah dia bukan setakat membaiki ekonomi dia, tetapi dia boleh membaiki ekonomi orang lain pula nanti, insya-Allah, jika boleh bersama. Betul Ustaz. Terima kasih Ustaz Tamizi. Sama. Okey, soalan seterusnya khusus buat Dr. Afzan Nizam. Baik. Okey, baik Dr. Afzan Nizam. Bagi pendapat doktor, apakah bantuan seperti ini perlu diteruskan atau hanya perlu apabila pandemik melanda negara saja? Sebab kita tahu mungkin ketika ini hanya pada akhir tahun ini atau sehingga dana itu di fully utilize kan. Jadi apa pandangan Dr. Nizam berkaitan ini? Silakan. Terima kasih Farah. Betul. Itu saya sebutkan tadi, sebenarnya langkah ni kita boleh jadikan satu role model sebenarnya. So kalau bila saya kata role model, maksudnya dia tak boleh bersifat bermusim lah. Sepatutnya langkah seperti ITCAD ni perlu diperkembangkan lagi supaya lebih ramai lagi golongan asnaf yang akan dapat kita keluarkan daripada kepompong kemiskinan, dan ramai pula yang akan membayar zakat dan mungkin juga yang akan membayar cukai dan sebagainya, dan ini seharusnya akan dapat membantu pihak kerajaan dari sudut dasar fiskalnya. Bayangkan kalau ramai dah bayar zakat, ramai dah bayar cukai, jadi kalau macam itulah keadaannya, satu masa nanti cukai pun tak perlu tinggi-tinggi lagi lah dia punya kadarnya tu. Kita boleh letakkan cukai rendah dalam keadaan yang kompetitif disebabkan ramai yang dah orang kata tu meningkat dari segi taraf hidupnya. Dan saya Farah, sebenarnya kenapa saya suka sangat dengan ITCAD ni, kerana dia banyak memfokuskan kepada perniagaan. Dan saya pula sebagai ahli ekonomi memang kata tu, tadi saya sebut M1 kan. Ada satu lagi angka yang saya sering kerap kata tu berkongsi dengan para penonton. Angka seperti apa dikatakan marginal propensity to consume, MPC maksudnya berapa ringgit, maksudnya setiap ringgit kenaikan pendapatan berapa yang akan diterjemahkan dalam bentuk perbelanjaan. Di Malaysia ni MPC ni merupakan antara yang tertinggi, itu sekitar 0.6 lah. So maksudnya naik RM1, 60 sen akan diterjemahkan dalam bentuk perbelanjaan. Jadi apa signifikan angka ni? Angka ni maksudnya ramai yang suka berbelanja di Malaysia ni. Jadi maksudnya bagi mereka yang ingin berniaga, bagi mereka yang ingin berkecimpung dalam bidang keusahawanan, boleh dikatakan permintaan tu dah sedia ada dah. There is a ready demand, there's a ready buyer dekat di luar sana yang bersedia untuk membeli barangan kita. Cuma isunya adalah bagaimana kita nak menjual barang kita tu. Di situ peranan SME Corp saya kira melalui latihan yang bersesuaian yang dapat orang kata tu memperbaiki orang kata tu teknik-teknik perniagaan, dan ini akan memungkinkan kejayaan yang lebih tinggi apabila seseorang itu berniaga. Jadi
kita kena faham juga dari segi perniagaan ni dia bukan sesuatu yang mudah ya. Kerana berniaga ni akan melibat orang kata tu modalnya lah, trainingnya, itu dari segi teknikal. Tapi dari segi pasaran, penguasaan pasaran, dari segi persaingan yang sentiasa orang kata tu berlaku setiap detik, setiap saat, dan di sini golongan asnaf perlu orang kata tu cakna dengan cabaran-cabaran yang mereka bakal tempuhi apabila ingin menjadi seorang usahawan. Jadi kena ada satu sikap daya tahan untuk mengharungi cabaran sebagai seorang peniaga, kerana terdapat pelbagai cabaran, dan saya kira pihak MAWIP, pihak Pusat Zakat juga mungkin ada kelas-kelas untuk memberi orang kata tu satu motivasi ya untuk para asnaf ni untuk terus bergerak maju dan tidak orang kata tu sentiasa kental lah dengan cabaran. Jadi saya kira berkenaan dengan iTikad ni, apakah langkah ini hanya sesuai untuk pandemik? Jawapan yang paling mudah memang tidaklah. Ia seharusnya dapat diteruskan dan diberi nafas baru, terus diperbaiki apa kelemahan-kelemahannya supaya ia akan melengkapi dasar-dasar ekonomi negara. Dan kita dapat lihat testimoni ataupun yang disebutkan tadi, video yang dikongsi tadi kan, ada yang dah mula orang kata tu mengambil para pekerja. Maksudnya telah asnaf ni telah berjaya mewujudkan peluang-peluang pekerjaan bagi mereka yang lain pula. Jadi bayangkan kalau iTikad ni dapat digemblengkan, dapat diperhebat, dapat diperkasakan lagi, kesannya kepada ekonominya amat signifikan. Jadi saya kira tidak bolehlah ianya bersifat bermusim. Ia perlu diteruskan lagi pada masa-masa akan datang. Baik, terima kasih Dr. Azanizah. Jadi kalau saya boleh rangkumkan sendiri, perlu atau tidak untuk diteruskan, sangat perlu dan perlu ditambah baik kerana kita dapat lihat impact orang yang menerima iTikad ni sangat bagus, dapat memberi peluang pekerjaan kepada orang lain dan juga penambahan dari segi income masing-masing ya. Dr. Azanizah? Ya, betul. Baik, sangat tepat sekali. Baik, terima kasih Doktor. Okey, sama-sama. Okey, soalan seterusnya buat Ustaz Nazri Cik. Okey, baik Ustaz. Bagi Bank Islam sendiri, apakah harapan kepada para peserta iTikad kita dan adakah pembiayaan mikro ini akan diteruskan pada masa akan datang? Silakan Ustaz Nazri. Terima kasih Farah. Sebelum saya jawab soalan Farah itu secara terus, saya nak bagi kerangka besar sikitlah, big picture. Pelibatan Bank Islam dan juga bank-bank lain lah dalam konteks social finance ni, kewangan sosial ni hakikatnya bertepatan dengan peranan sebagai sebuah institusi perbankan Islam. Dan pengawal selia kami, Bank Negara Malaysia sendiri pun apabila pada tahun 2013 telah pun mendapatkan akta perkhidmatan kewangan Islam diluluskan oleh Parlimen, telah pun dari sudut pematuhan syariah melihat daripada dua perspektif. Perspektif yang pertama melihat dari sudut pematuhan syariah. Kerana itu Bank Negara mengeluarkan garis panduan seperti Syariah Governance Policy Documents, kemudian mengeluarkan polisi dokumen berkaitan dengan kontrak-kontrak yang diamalkan dalam pasaran di Malaysia. Dan perspektif yang keduanya adalah melihat perbankan Islam ini daripada perspektif substance-nya, daripada perspektif intinya, iaitu melihat daripada perspektif maqasidus syariah. Kerana itu dikeluarkan kerangka kerja value based intermediation, dan apa yang dilakukan dalam konteks social finance termasuk iTikad ini adalah mematuhi hasrat perbankan Islam untuk memenuhi maqasid syariah, tujuan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan syariat khususnya dalam aspek ekonomi. Jadi usaha dilakukan oleh Bank Negara untuk memotivasikan industri, memimpin industri supaya pelibatan dan pengembelengan dalam bidang kewangan sosial ini terus dilakukan, termasuklah dalam persoalan berkaitan dengan iTikad. Jadi kami di Bank Islam menyambut baik hasrat tersebut dan bersyukur dengan adanya rakan pelaksana seperti SME Corp, MAWIP yang sanggup bersama, dan time dari sudut masanya pun amat tepat. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita semua dengan iTikad, dan ramai asnaf dan juga peniaga di luar sana terkesan
dan hadirnya itikad dan juga penyelesaian lain itu adalah tepat pada masanya. Hakikatnya di Bank Islam dari sudut pengalaman, ianya telah menjadi DNA Bank Islam sejak daripada tahun 1983. Ramai yang tidak mengetahui sebenarnya suatu inisiatif ataupun agensi yang sekarang telah banyak memainkan peranan di Malaysia dalam soal pembiayaan kepada kelompok ini, iaitu Amanah Ikhtiar Malaysia. Ada peranan Bank Islam di belakangnya. Apabila Universiti Sains Malaysia, pasukan-pasukan penyelidiknya, Universiti Sains Malaysia, pasukan penyelidiknya melakukan projek ikhtiar sebagai contoh. Modal pertama projek ikhtiar dalam pilot projek yang dilakukan di Kedah sebanyak RM200,000 itu adalah datang daripada Bank Islam. Dan kemudian kita terus juga terlibat proses untuk menjadikan Amanah Ikhtiar dan juga Tekun Nasional, dua lagi agensi yang memainkan peranan banyak dalam tempoh ini untuk menjadi patuh syariah. Bank Islam lah yang telah pun membantu untuk melakukan conversion produk daripada produk yang bersifat konvensional kepada produk yang patuh syariah. Dan sekarang di peringkat Bank Islam kita menerajui perkara ini dan memberikan fokus kepada bidang ini selain daripada kerja-kerja tradisional kita sebagai sebuah perbankan, memberikan pembiayaan kepada kelompok-kelompok lain yang mungkin lebih bankable sifatnya, dan juga menyokong agenda kerajaan untuk pembangunan ekonomi, infrastruktur dan sebagainya, sehingga kan pada tahun lalu pada 1 hari bulan 1 2020 Pusat Kewangan Sosial ditubuhkan sebagai salah satu daripada unit perniagaan dalam Bank Islam. Jadi penubuhan Pusat Kewangan Sosial ini adalah dikhususkan bagi membolehkan Bank Islam juga menyokong agenda untuk pembangunan kelompok ini. Jadi antara yang telah pun dibangunkan adalah itikad ini yang dan juga yang dilancarkan pada bulan 5 tahun lalu, dan 6 bulan kemudian di Bank Islam melancarkan pembiayaan mikro bangkit di bawah Sedekah House yang pada ketika ini juga telah pun hampir 1.5 juta diberikan pembiayaan di bawah Qadul Hasan kepada golongan sasar dengan rakan-rakan pelaksana kami yang lain. Yang pentingnya ialah di Bank Islam kami yakin bahawa membantu kelompok ini tidak boleh dilakukan bersendirian. Maka rakan-rakan seperti Mawib, seperti SME Corp dan rakan-rakan pelaksana kami yang lain itu menjadi temanlah untuk kita membantu kelompok ini. Untuk makluman para penonton juga, beberapa bidang lain, Alhamdulillah hari ini 29 Jun bersejarah sebenarnya pagi tadi, bagi menerajui pembangunan sektor halal di Malaysia juga untuk kelompok SME. Baru sahaja pagi tadi dilancarkan Go Halal SME, satu penyelesaian Bank Islam dengan saiz pembiayaan maksimum RM100 juta. Ini dapatkanlah maklumat daripada website Bank Islam dan juga daripada berita, insyaAllah besok akan keluar di akhbar-akhbar cetak dan juga hari ini pun telah pun keluar di secara online. Begitu juga bagi membantu pembangunan wakaf, Bank Islam yakin dan percaya bahawa salah satu isu pembangunan aset wakaf di Malaysia adalah modal. Maka Bank Islam lembaga pengarahnya meluluskan Awqaf Ummah Financing Program dengan saiz RM200 juta bagi tujuan untuk membangunkan, untuk memberikan pembiayaan akhir and financing ataupun juga pembiayaan jejambat bridging financing bagi tujuan pembangunan wakaf. Jadi kesimpulannya, memang membangunkan sektor ini adalah satu DNA bagi Islam, Bank Islam. Dan Farah tanya tadi adakah akan diteruskan? Ya, definitely Bank Islam akan terus sejajar dengan penubuhan Pusat Kewangan Sosial tadi sebagai yang paling diberikan pertanggungjawaban untuk tujuan tersebut. Balik pada soalan Farah, itikad kan. Jadi apakah harapan saya? Kita bersiaran hari ini kerana kita nak jemput lebih ramai kan. Ustaz Tamizi tadi cerita ada 38 orang daripada Mawib. Maksudnya saya di awal tadi saya sebut 98 telah menerima manfaat. 38 yang datang dengan sokongan daripada Mawib, antaranya graduate asnaf pun. Ini istilah ni Farah. Ada orang graduate universiti, kita sebut graduate asnaf. Kelompok yang selama ini dibantu oleh Majlis Agama memberikan zakat, mereka meniaga. Tetapi sampai satu peringkat, zakatnya ada fiqahnya. Perlu dikira hadul kifayah, hak cukup. Bila mana mereka
mereka ini sebenarnya sudah tidak layak lagi untuk menerima bantuan zakat kerana mereka bukan lagi asnaf. Tetapi untuk memajukan perniagaan mereka, mereka masih perlu dibantu. Di sinilah peranan Bank Islam di bawah iTekad, di bawah Bangkit, supaya gap sebelum mereka menjadi bankable itu dapat kita salurkan sokongan dari sudut kecairan. Kerana itu saya sebut pada pusingan pertama tadi, ciri-cirinya tu relax. Lazimnya bila kita baca tentang microfinance kan Farah, banking ataupun institusi faham ini adalah high risk. Jadi bila high risk group, itu yang menyebabkan interest rate-nya tinggi secara teorinya, dan kadang-kadang dimasukkan pelbagai syarat-syarat security lain. Berbeza dengan iTekad, kita kata tidak ada collateral, tidak ada security, tidak ada guarantor, tetapi mestilah ada pengalaman kan. Jadi kerana itu kita perlukan setahun pengalaman berniaga. Kemudian ada kesungguhan. Antara bukti kesungguhannya, kalau mahu berniaga betul-betul, termasuk daftarkanlah perniagaan. Maka kerana itulah kita perlu kepada pendaftaran perniagaan, dan kemudian sekarang ni pun kalau belum mendaftar perniagaan, daftar. Dan dari selepas COVID ni pun kerajaan membuat polisi bahawa pendaftaran di SSM sudah tidak ada yuran, boleh pergi daftar. Bayaran pendaftaran sudah pun dipercumakan. Ini semata-mata nak membantu kelompok yang berniaga ini, dan kemudian mungkin ada yang masih bertatih tapi ada yang sedikit maju dan terkesan dengan COVID, maka ini kelompok sasaran kami. Maka boleh apply kepada Bank Islam di wilayah persekutuan, ataupun kalau di luar di wilayah persekutuan, apply lah. Kita teliti bagaimana Pusat Kewangan Sosial Bank Islam boleh membantu anda pada berasaskan kepada parameter yang diizinkan kepada kami di Bank Islam. Dan cara untuk memohonnya adalah melalui sedekahhouse.com .bankislam.com.my, sedekahhouse@bankislam.com.my. Alamat email pun hampir lupa ya. sedekahhouse@bankislam.com.my. Semua orang dengan telefon sekarang boleh email. Mulakan berbicara kepada teman-teman di Pusat Kewangan Sosial Bank Islam. Kami menguruskan inisiatif ini kerana bersifat fokus langsung daripada Ibu Pejabat Bank Islam. Dan untuk maklumat lanjut boleh Google saja, tulis saja iTekad Bank Islam. Anda akan bertemu dengan link-link untuk membuat bacaan lanjut berkaitan dengan iTekad. Jadi kami di Bank Islam menanti anda untuk iTekad. Baik, terima kasih Ustaz. Kiranya kita di Bank Islam melalui kewangan sosial ni sangat menyokong ya kelompok-kelompok yang memerlukan bantuan ni melalui pelbagai inisiatif termasuk iTekad dan juga Bangkit. Betul Ustaz? Dalam skop dan kemampuan yang ada. Ya, betul. Baik Ustaz, terima kasih. Sama. Okay, seterusnya kita dah hampir ke hujung wacana Selasa kita pada hari ini. Kita bergerak kepada sesi Q&A. Jadi untuk soalan pertama berkenaan keperluan, soalan pertama daripada Amna Inara, B40 nak bangkit buat bisnes tapi kebanyakan pinjaman, kena ada SSM dan juga susah nak mohon. Macam mana tu Ustaz? Berkenaan keperluan ada SSM, satu bebanan untuk pemohon. Saya dah menyebutkan tadi bahawa rakyat kita ni ramai, segmennya pelbagai. Ada yang baru pagi ini bangun terfikir nak menjadi peniaga, tak start meniaga pun lagi. Ada yang telah pun berniaga dan boleh merentasi turbulence COVID-19 ini dengan jayanya. Tetapi ada yang berpengalaman berniaga, COVID-19 telah meruntuhkannya dan memerlukan sokongan. Dan di peringkat Bank Islam inilah golongan sasar khususnya untuk iTekad. Dan dari sudut kenapa perlu SSM, itu adalah feature yang diwujudkan kerana hasratnya untuk membawa kepada peringkat yang lebih tinggi bagi tujuan iTekad. Sekiranya tiada SSM, saya yakin bahawa di luar sana ada pelbagai sokongan lain. Semalam pun dibuat pengumuman oleh kerajaan, khususnya peniaga yang
unofficial ni yang tidak berdaftar dan sebagainya, ada sokongan yang dalam bentuk geran dan sebagainya. Tapi dalam konteks kami sebagai sebuah bank, saya mengharapkan boleh menerangkan dengan baik bahawa funding yang diberikan adalah bukan duit bank. Ini adalah pembiayaan mikro yang bank ada tanggungjawab untuk memulangkan, membayar kembali kepada pemiliknya kecuali portion zakat. Jadi kita mahu mengurangkan risiko kredit pelanggan tersebut. Kalau perlukan 20,000, saya bagi contoh di awal tadi, mungkin kita kata ambil financing 15,000 sudah. 5,000 lagi tu zakat, bererti zakat ambil dan tak payah bayar balik. Tanggungan untuk membayar hanyalah RM15,000 itu sahaja, dan pada kadar yang rendah. Dan untuk makluman, sebenarnya untuk kumpulan social finance ini, Bank Islam bukan membuat keuntungan pun. Kos-kos pelatihan, pemantauan dan lain-lain itu juga adalah kos-kos yang perlu ditanggung hanya untuk memastikan pelanggan-pelanggan tersebut boleh maju dan bangkit. Satu hari nanti kita mahu menyaksikan pelanggan-pelanggan tersebut menjadi pelanggan-pelanggan pembiayaan SME kami pula, yang berkembang biak perniagaannya dan menjadi sebahagian daripada hero dalam negara kita, mudah-mudahan. Baik Ustaz, ada juga soalan yang berkaitan dengan soalan saya sebenarnya tadi. Okey, tak apa. Soalan seterusnya daripada Fatina Bila. Assalamualaikum Cik Moderator dan para panelis. Adakah pemberian pembiayaan ITK ini difokuskan kepada industri tertentu? Okey, silakan Encik Izham mungkin. Okey, terima kasih. Saya nak sambung sikit apa yang Ustaz Nazri cakapkan tadi berkaitan dengan apa SSM. Sebenarnya kita di SME Corp pun memang memfokuskan ataupun memberi keutamaan kepada pemohon yang ada SSM. Sebabnya kita nak bezakan antara informal dan juga formal perniagaan, ya. Jadi bila dia dah mendaftarkan perniagaan dengan SSM, jadi untuk mendapatkan bantuan-bantuan lain, tak semestinya dibuat itikad saja, tapi bantuan-bantuan dibuat agensi lain ataupun perbankan yang lain, ada peluang yang lebih baik berbanding dengan informal sector. Itu pandangan dari segi tambahan poin daripada saya. Cuma dari segi industri yang dimaksudkan sini, sebenarnya di Malaysia ni kita ada pelbagai industri. Cuma kalau kita lihat latar belakang usahawan asnaf kita, rata-rata kebanyakan yang telah menyertai program itikad ni adalah di sektor F&B, food and beverages ataupun sektor makanan dan juga minuman, ramai di situ. Sebabnya itu adalah satu sektor yang senang untuk penyanaan pendapatan, especially kalau terhadap COVID sekarang ni pun senang untuk mereka bergerak ataupun masih menjalankan perniagaan. Selain pada itu, kita lihat ada juga terlibat dalam sektor jahitan ataupun menjahit di kalangan usahawan asnaf kita. Dan selain pada itu, ada yang terlibat dari segi kosmetik dan juga bisnes-bisnes yang orang kata secara online, ada yang terlibat, jadi kita dapat lihat. Cuma di sini bila saya terpanggil sebenarnya bila kita terlibat proses awal, batch pertama. Masa batch pertama bila SME Corp kita menyediakan latihan, kita boleh buat program secara bersemuka latihan. Tetapi bila COVID melanda, kita terpaksa buat latihan secara online. Jadi di situ ada sikit orang kata perbezaan lah, kata effectiveness of latihan yang dilaksanakan. Cuma bila mana kita buat fasa yang pertama dulu, kita lihat bila kita face to face dengan asnaf, kita dapat merasai kepayahan mereka melaksanakan perniagaan sebenarnya. Ada setengahnya suaminya, saya ambil contoh lah, ini sebagai contoh, suaminya mungkin keadaan sakit, isterinya yang menjalankan perniagaan, ada anak-anak yang OKU contohnya. Jadi dia orang ada 2-3 perkara yang perlu diatasi dalam masa yang sama. Faham tak? Maksud dia di situ peranan kita untuk memberi semangat macam Ustaz cakap tadi, maksud dia untuk memberi jati diri pada mereka untuk berniaga ni, untuk keluarkan orang kata perasaan takut ataupun perasaan untuk meminta ni, itu yang satu cabaran untuk kita. Alhamdulillah kita berjaya atasinya. Tapi bila kita buat secara online tu, mungkin perkara itu mungkin sedikit terkurang, tapi still kita memastikan dia orang memberi komitmen sepenuhnya. Dan dari segi orang kata sudut dari segi orang kata bentuk-bentuk pinjaman yang disediakan, kita sebenarnya tidak melihat pada industri. Selagi dia orang mempunyai perniagaan berdaya maju,
macam Ustaz cakap tadi, bankable lah, masih dia one stage after dia punya sampai satu tahap bankable, dan insyaAllah saya rasa peluang itu lebih baik. Sebenarnya mungkin dari segi kupasan Ustaz Tamizi tadi, bila program TUB yang kita buat dari segi program bersama dengan Mawid, peserta asnaf telah mendapat RM15,000 grant yang disediakan oleh pihak Mawid. Seterusnya melalui iTakat maksimum sehingga RM50,000 loan, dan peluang mereka untuk dapat bantuan lebih lain masih ada, masih terbuka luas bila mana mereka mengikut tunjuk ajar yang telah disediakan melalui skim-skim latihan yang kita buat semasa program iTakat tu, insyaAllah. So saya rasa benda tu bergantung juga kepada pihak peserta untuk make sure that mereka dapat membawa diri mereka, perniagaan mereka ke tahap yang lebih baik. Itu saja. Baik, terima kasih saya ucapkan buat Encik Izham. Saya rasa setakat ini saja kita punya Q&A session dan juga wacangan Selasa kita pada hari ini. Terima kasih kepada penonton yang setia menonton hingga ke akhir segmen kita pada hari ini, dan juga tak lupa juga pada 4 ahli panel kita hari ini, Ustaz Nazri, Ustaz Tamizi, Encik Izham dan juga Dr. Afzal Nizam kerana sudi bersama kita membincangkan topik iTakat pada hari ini. Jadi itu saja daripada kami di Sedekah House di Bank Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita menikmati rezeki yang enak, ada yang sedang menahan kelaparan. Di saat kita menikmati tubuh badan yang sehat, ada yang sedang terlantar keuzuran. Di saat kita dianugerahkan dengan kesempurnaan, ada yang diuji dengan kekurangan. Di saat cahaya-cahaya lampu menerangi malam kita, masih ada yang sedang dalam pergelapan. Di saat kita mensyukuri dengan apa yang ada, kita berbagi buat yang memerlukan. Sedekah House, Bank Islam.